Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan subtopik 1.2 iaitu peranan pengurusan sumber manusia. Jadi, para pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 6 ataupun boleh rujuk pada nota yang telah saya sediakan. Baiklah, peranan pengurusan sumber manusia ni dia ada 9. Kita akan lihat satu persatu faktanya. Baiklah, yang pertama, keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Teknik merekrut dan proses pemilihan boleh menarik calon yang berkelayakan. Maksudnya dekat sini, bahagian fungsian pengurusan sumber manusia ni, dia perlu memilih pekerja yang hendak dia pilih tu berdasarkan dia punya akademik, kemahiran, dia punya tahap pendidikan dia tu setakat mana, supaya dia boleh cari pekerja yang baik dan boleh menjayakan sebuah organisasi. Deskripsi tugas yang jelas akan memastikan pekerja menjalankan tugas dengan cekap. Deskripsi tugas ni maksudnya macam tugas yang lebih khusus. Setiap pekerja dia mesti tahu apa kerja yang perlu buat. Contoh, orang ni kerjanya kena buat apa. Bahagian ini dia kena buat apa. Okey, penawaran kontrak yang menarik akan memastikan kesetiaan. Maksudnya kontrak pekerjaan lah mesti adil untuk kedua-dua pihak, pihak majikan dan juga pekerja. Baiklah, yang kedua, membangunkan pasukan untuk mencapai sasaran. Okey, pasukan ni dia tidak semestinya kalau kita dengar selalunya pasukan dalam semangat kesukanan ke ataupun pasukan dalam sekolah ke. Okey, dalam pekerjaan pun ada pasukan. Pasukan ni dia ialah gabungan yang terdiri daripada 2 ahli ataupun lebih. Setiap pasukan ni dia mesti tahu VMO dan main peranan masing-masing. Kalau kita ingat balik dalam tajuk tingkatan 4 bab 3 kita ada belajar VMO iaitu visi, misi dan objektif. Mereka ni perlu mengenal apa visi, misi dan objektif syarikat yang hendak dicapai. Baiklah, wujud kerjasama melalui perkongsian, pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Semangat berpasukan ni mesti dipupuk dengan berkongsi kemahiran mereka lah. Pengalaman yang mereka ada, kemahiran, supaya mereka dapat saling tukar idea antara satu sama lain. Baiklah, yang ketiga, prestasi pasukan. Prestasi pasukan ni penting untuk memastikan pasukan dapat bekerjasama serta mencapai objektif. Prestasi pasukan yang baik, yang cemerlang akan mempengaruhi produktiviti, kuantiti dan kualiti pengeluaran. Prestasi dan motivasi pasukan boleh dipertingkatkan dengan melalui latihan dan kursus secara intensif. Maksudnya dekat sini majikan dia boleh hantar pekerja-pekerja mereka pergi kursus ke, pergi program-program tertentu ke, pergi latihan untuk tingkatkan lagi kecemerlangan. Baiklah, kita pergi yang keempat iaitu latihan peningkatan kemahiran. Latihan peningkatan kemahiran ni untuk menambah baik prestasi pekerja. Contohnya bahagian fungsian sumber manusia ni dia bertanggungjawab untuk menghantar pekerja-pekerja mereka ni pergi ke latihan, program untuk menghadiri kursus-kursus yang tertentu pada masa yang tertentu untuk menambah baik lagi mereka punya prestasi kerja. Latihan ni dia macam aktiviti pembelajaran untuk tingkatkan kemahiran mereka. Latihan dia ada dua. Ada latihan sambil bekerja dan latihan di luar tempat bekerja. Latihan sambil bekerja ni maksudnya dia bekerja dekat tempat dia, tapi pada masa yang sama dia menghadiri latihan yang diberikan daripada majikan dia dalam syarikat dia, dekat tempat dia. Kalau latihan di luar tempat bekerja ni, dia akan pergi kursus di tempat-tempat yang tertentu lah. Contohnya macam pergi dekat hotel ke, pergi ke tempat-tempat yang tertentu. Kepentingannya ialah menambah baik prestasi pekerja, meningkatkan produktiviti pekerja,
meningkatkan budaya saing supaya mereka ini sama taraf dengan pekerja-pekerja yang lain dan supaya mereka ni tidak ketinggalan. Baiklah, kita pergi ke yang kelima, membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Persekitaran yang kondusif akan meningkatkan produktiviti, motivasi, kepuasan pekerja serta mengurangkan kesilapan tugas dan tekanan pekerja. Maksudnya dekat sini, majikan ataupun bos yang bertanggungjawab untuk menyediakan suasana ataupun mewujudkan suasana yang harmoni. Contohnya macam menyediakan kemudahan seperti tandas, tempat makan, tempat sembahyang dan sebagainya. Supaya apa? Supaya pekerja ni supaya mereka berpuas hati dengan kerja mereka dan dapat mengurangkan kesilapan tugas dan tekanan kerja supaya mereka tak stres, relax. Baiklah, kita pergi yang keenam, pemantapan budaya profesional. Okey, kita tengok amalan kerja ataupun budaya kerja ni ialah nilai atau moral yang boleh dijadikan piawaian bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesion. Kalau integriti, maksud integriti itu ialah suatu kualiti unggul yang ada pada individu ataupun organisasi. Contohnya macam kalau kita tengok ada setengah syarikat dia ada buat family day. Kalau kita tengok contoh yang dekat pun macam cikgu-cikgu sekolah, mereka buat program family day, pergi melancong ke sana sini supaya daripada situ mereka dapat mengenali antara satu sama lain dan dapat mengeratkan hubungan antara majikan dengan pekerja. Benda ni penting supaya mereka dapat kenal orang ni siapa, supaya mereka nanti senang untuk berhubung ketika bekerja. Baiklah, lagi satu untuk ni, kepentingan dia memberikan hala tuju yang jelas. Supaya pekerja dapat tahu apa mereka punya visi, misi dan objektif serta mengukuhkan nilai moral. Baiklah, kita pergi yang ketujuh, menggalakkan kreativiti dan inovasi. Kreativiti ialah satu proses mencipta produk baru yang belum ada untuk memenuhi keperluan pengguna yang berlainan. Okey, kreativiti ni kita tengok contoh macam tasbih. Kalau tasbih yang lama kan macam yang pakai manik-manik bulat, kita kena kira satu persatu. Tapi ada orang yang bijak, dia mencipta satu tasbih digital yang belum pernah ada lagi. Untuk apa? Untuk macam pakcik-pakcik ke makcik-makcik ni supaya senang untuk tekan. Okey. Kalau inovasi ni pula ialah ubah sesuai produk yang sedia ada. Okey, contoh macam tasbih tadi. Okey, tasbih tadi tu memanglah kita tengok okey boleh tekan. Tapi ada orang yang mungkin dia suka untuk lihat pada paparan skrin digital tu mungkin agak kecil. Jadi orang ni dia upgrade produk tu, dia ubah sesuai produk tu supaya skrin pada tasbih tu nampak jadi besar sikit untuk memudahkan orang lihat. Okey, kita tengok dapat memantapkan pencapaian organisasi. Organisasi akan berikan habuan untuk sesiapa yang mengeluarkan idea baru. Maksudnya dekat sini, kalau pekerja dia keluarkan idea yang baru, dia dapat menginovasi produk, mencipta produk baru, maka majikan dia akan bagi habuan ataupun insentif yang tertentu. Okey, untuk kreativiti dan inovasi ni sebenarnya majikanlah yang perlu bertanggungjawab untuk menyediakan pembiayaan pendidikan ataupun menghantar mereka ke program-program dan latihan yang khusus supaya mereka dapat pengetahuan untuk menjana idea baru. Yang ke-8, pemberian insentif yang munasabah. Fungsian ganjaran adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi perniagaan dan kesejahteraan pekerja. Okey, setiap syarikat dia akan berikan ganjaran kepada pekerja supaya mereka ni setia
setia dengan kerja mereka. Tak adalah ada yang lari daripada kerja, ponteng kerja, supaya mereka ni berpuas hati dengan majikan mereka. Pengurusan sumber manusia perlu menyediakan skim kesihatan dan keselamatan yang bersesuaian bagi menjamin kebajikan pekerja. Okay, maksudnya dekat sini mereka ni lah yang perlu sediakan skim kesihatan ni, macam pemeriksaan kesihatan. Setiap bulan ada daripada hospital luar yang datang untuk buat pemeriksaan kesihatan. Dan keselamatan ni macam insurans lah, bagi menjamin kebajikan mereka, supaya mereka ni terjaga. Okey, kita tengok poin yang terakhir, pemberhentian pekerja. Jenis penambatan kontrak perkhidmatan. Okey, kat sini dia ada banyak. Yang pertama, persaraan. Persaraan ni dia macam seseorang yang apabila tamat tempoh bekerja dia. Contoh macam cikgu, habis umur dia 60 tahun, dia kena berhenti kerja. Sebab itu dah memang umur tetap dia. Kalau penamatan secara sukarela ni, maksudnya dia sendirilah yang nak berhenti kerja, tiada paksaan. Penamatan secara tindakan disiplin. Okey, secara tindakan disiplin ni maksudnya pekerja yang diberhentikan kerja atas sebab-sebab disiplin tertentu. Contoh macam dia tak ikut cakap bos, selalu ponteng kerja, selalu datang lewat. Kalau tindakan disiplin ni, biasanya majikan dia akan macam dia akan bincang dulu dengan pekerja ni. Dia akan, ataupun paling tidak pun dia akan bagi notis, surat. Kalau pemecatan ni, dia biasanya dia macam tindakan disiplin, tapi kebiasaannya pemecatan ni dia untuk kes-kes yang lebih serius, yang lebih berat, dan dia akan diberhentikan secara serta-merta. Maksudnya memang orang ni memang jahat sangat lah, memang betul-betul jahat, memang dia tak boleh lagi dah kerja kat sini. Contohnya macam selalu kita tengok kes rasuah, penyelewengan, kes tipu duit ke, skandal dan sebagainya. Okay, sistem ini penting agar tidak berlaku pembaziran sumber manusia. Maksudnya kat situ supaya orang syarikat ni boleh bagi peluang kepada orang lain untuk bekerja. Mereka yang diberhentikan atau penamatan perkhidmatan diberikan ganjaran ataupun pampasan yang setimpal seperti bayaran gratuiti ataupun pencen. Okey, bayaran gratuiti ni dia macam bayaran pencen, tapi ini biasanya untuk syarikat swasta. Dia pekerja yang diberhentikan kerja secara awal. Maksudnya umur dia tak sampai lagi umur pencen, tapi disebabkan syarikat ni mengalami masalah tertentu, mungkin dari segi masalah pekerjaan berlebihan ke, masalah kewangan syarikat, jadi dia terpaksa diberhentikan kerja. Tapi company akan bayar kepada dia pampasan, dan dia macam pampasan kepada dia. Okay, kalau gaji pencen ni, kita macam tahu lah, gaji pencen ni dia untuk kerajaan, orang-orang kerajaan. Apabila dia sampai tempoh umur dia, contoh macam cikgu, umur 60 tahun dah kena pencen. So, lepas dia pencen tu, kerajaan akan bayar dia bulan-bulan. Contoh macam RM5,000 ke RM6,000. Okay, kalau kerja kerajaan ni, dia tak ada KWSP atau EPF. Sebab kerajaan dia akan tolak daripada gaji mereka, dia akan simpan untuk mereka pencen. Tapi biasanya kalau bayaran gratuiti ni, ini untuk orang-orang yang kerja swasta. Dia ada formula yang dipersetujui oleh syarikat. Kalau orang yang kerja swasta ni, mereka tak ada pencen sebab mereka ada EPF ataupun KWSP. Bulan-bulan majikan akan tolak katakan 11% daripada gaji mereka masuk dalam tabung EPF. Itulah dia. Okey, sekian daripada saya. Subtopik peranan pengurusan sumber manusia. Jika ada apa-apa soalan, bolehlah bertanyakan kepada saya. Kalau tak ada yang tanya, saya yang akan tanya. Baiklah, terima kasih.